Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu 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 akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allah
الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah wa ba'. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla
wa anta taj'alul hazna iza syi'ta sahla. Ya mu'allima Daud allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Apa khabar muslimin muslimat yang dikasihi sekalian? Apa khabar pagi ni? Mudah-mudahan kita semua sihat sejahtera di samping sibuk dengan tugas-tugas harian kita sebagai pekerja ke, sebagai ahli keluarga ke, dan di mana sahaja kita berada. Baik, pada pagi ini bermulalah kita pada siri yang baru, iaitu siri kita akan kupas buku pesan-pesan ikhlas. Kalau dulunya pesan-pesan sabar, sekarang kita akan bincang pasal pesan-pesan ikhlas. Bagaimana keperluan ikhlas di dalam kehidupan kita, khususnya dalam amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita beri tajuk yang pertama pada pagi ini, hakikat ikhlas dalam kehidupan. Siapa yang ada buku, pada muka surat yang 6, pada muka surat 6 dan seterusnya lah. Baik, hakikat ikhlas dalam kehidupan. Ikhlas merupakan suatu perbuatan yang menghadirkan niat dalam amalan, perkataan dan keadaan, sama ada secara nyata maupun tersembunyi. Perkara ini menunjukkan bahawa ikhlas itu perlu diniatkan supaya pelakunya akan mendapat pahala. Jadi pentingnya niat kita ni, sebab dia menentu kita dapat pahala ataupun tak dapat pahala. Bermakna tajuk besar, bermakna tajuk penting bagi kita orang Islam. Bagi kita yang nak dapat pahala, kita kena prihatin, kena jaga bab niat ini. Ditakuti niat kita tak ada ataupun niat kita tak betul, jadi amal ibadah kita terganggu dia. Terkesanlah sama ada mungkin tak sah ke, sama ada tak dapat pahala ke, sia-sia ke. Sebab tu tajuk ni penting, ikhlas. Sebab bila kita nak buat amal ibadah, dia ada dua syarat. Memang begitulah. Yang pertama, ikhlas. Nak buat amal ibadah, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita kena tepat ketepatan, biar betul. Dia panggil mutaba'ah, biar betul kita buat. Tak boleh kita buat cara tak betul. Ikhlas dah, tapi tak betul cara kita buat, jadi tak kena. Allah tak akan terima. Dia mesti niat dah betul, lepas tu cara tu buat biar betul juga. Barulah Allah akan terima amal ibadah kita itu. Perkara yang berkaitan dengan ibadat perlu disertai niat untuk menjamin perbuatan tersebut sah pada hukumnya. Sebaliknya, sesuatu ibadah yang dilakukan tanpa disertai niat akan menjadi sia-sia. Sebagai contoh, seseorang meniru perbuatan orang lain tanpa niat, maka sia-sialah perbuatan tersebut. Jadi kalau tak ada niat, hanya buat sahaja, mana itu tiru orang. Orang sembahyang dia sembahyang, orang puasa dia puasa. Sebalik itu, dalam hati ni tak ada pun kerana Allah, tak ada pun kerana arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya ikut orang sahaja. Jadi macam burung lah. Burung dia tak tahu apa. Burung tiong contohnya. Orang tua dia cakap Assalamualaikum, dia bagi dia Assalamualaikum apa pun dia tidak tahu. Dia hanya ikut. Jadi amalan burung kitanya. Kita dapat pahala lah kita begitu. Jadi penatlah kita buat amal ibadah, niat kita tidak ada ataupun niat kita tidak betul. Menurut mazhab Syafi'i, niat ditakdirkan sebagai qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Niat ialah menetapkan maksud sesuatu disertai dengan perbuatannya. Ini pada masa yang sama. Kita kosak dalam hati nak buat apa-apa, ketika itu kita buat amalan itu. Macam kita nak sembahyang, kita kosak dalam hati kita, bila kita takbir itu nak sembahyang, kita pun buat sembahyang. Kita nak tawaf pun sama. Begitulah amal ibadah yang lain pun. Nak ambil wuduk pun sama. Kita niat nak ambil wuduk, kita pun buat ambil wuduk. Itu maksudnya kita niat ada dalam hati kita. Lintasan itu, teringat itu kepada apa yang kita nak buat itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala.
Adapun mazhab-mazhab selain daripada Imam Syafi'i menyatakan bahawa niat boleh ditetapkan untuk sesuatu perbuatan tanpa segera melakukannya. Bahkan niat dan perbuatan tersebut sah hukumnya. Perbezaan pendapat yang berlaku menunjukkan perkara ini termasuk dalam aspek furu' atau cabang yang seringkali menjadi kekhilafan dalam ijtihad. Ini pasal masalah fiqh lah. Setengah-setengah ulama lain mengatakan tak apa niat, dia tidak sekali dengan perbuatan pun, niat awal, niat dulu. Lepas ni baru kita buat. Setengah ulama lain, mazhab lain sah begitu. Kita mazhab kita Syafi'i ni dia sekali. Niat sekali dengan perbuatannya. Sebahagian ulama lain niat awal pun tak apa. Yang pergi ambil wuduk tu dah niat dah dengan ambil wuduk kan. Jadilah tu. Lepas tu ambil wuduk dia. Dia niat wuduk awal, niat mandi awal. Masa macam kita ni puasa. Puasa tak apa kita dalam mazhab Syafi'i. Kita niat puasa Ramadan ke puasa sunat, kita niat dah malam tadi. Tapi kita tak start lagi. Tu mana ada setengah perbuatan boleh, ada setengah perbuatan tak boleh. Jadi kita dalam mazhab kita Syafi'i ni, dalam kebanyakan amal ibadahnya kena sekalilah melainkan puasa. Puasa tak apa, kita niat awal pun. Sebab payah kita nak niat pada waktu tu lah. Waktu kita nak start puasa baru nak niat. Kalau tertidur macam mana? Sebab tu dibolehkan di sini niat awal. Baik. Imam Ghazali juga pernah menyatakan bahawa sekiranya terdapat sedikit kesilapan yang tidak disengajakan, maka satu perkara tersebut dibolehkan. Perbezaan ini muncul disebabkan berlakunya khilaf dalam perbincangan antara ulama. Justru umat Islam digesa supaya tidak berbalah sama sendiri hanya disebabkan perbezaan tersebut dan jangan menyebabkan penyakit was-was, iaitu diganggu oleh syaitan. Dalam bab niat ni bab yang seolah-olah bab pertama antara syaitan ganggu selain daripada taharah. Jadi syaitan dia boleh belik kita selain bab taharah, bab niat. Sebab tu kita perhatikan dalam masalah niat ketika sembahyang ni ramai jugalah, walaupun tak semua, ramai juga orang bermasalah. Masuk tak masuk, duduk takbir berapa kali, Allahu Akbar, Allah tak masuk. Tapi bila imam nak rokok, sempat pula dia boleh masuk pula. Jadi ni antara kelemahan kita lah. Macam mana boleh tak masuk niat ni? Apa yang payah sangat nak niat ni? Sampai begitu sekali terganggu sembahyang. Bukan sakat terganggu dia, orang lain terganggu juga sebelah dia tu. Dia Allahu Akbar, tak masuk. Macam mana? Jadi kita jangan sekali-kali dibelik oleh iblis, terganggu kita dalam bab niat ni. Dah kita niat fokus dah nak buat apa, jadi cukup lah tu. Kita fokus dah niat dah tu. Ada dalam hati kita nak buat apa, sudah memadai lah. Jadi syaitan duk ganggu kita supaya kita dah fikir macam-macam. Fikir tidak sah. Akhirnya kita pun mengabaikan. Akhirnya melewat-lewatkan sembahyang kita. Ada yang sampai nak habis waktu. Nak habis waktu dah tak boleh nak sembahyang lagi. Kerana was-wasnya. Dibeli oleh iblis, dibeli oleh syaitan. Tiba-tiba penghujung waktu boleh masuk pula tengok. Tapi rugilah. Tak boleh sembahyang berjemaah bersama dengan orang lain kerana dia terpaksa sembahyang lambat, diganggu oleh was-was. Sekiranya kita memegang ta'arif yang menuntut supaya niat perlu segera disusuli dengan perbuatan, maka perkara ini tidak terpakai dalam ibadah puasa. Hal ini demikian kerana situasi tersebut boleh mendatangkan kesusahan atau tidak mampu laksanakan oleh umat Islam, disebabkan perlu menetapkan niat untuk berpuasa setiap kali sebelum masuknya waktu subuh. Bahkan mazhab Imam Syafi'i Allah Ta'ala anhu rahimahullah menyatakan bahawa perkara ini dikira sebagai masyakkah, kesukaran. Kita sebut bab puasa tadi. Jadi sukar untuk kita niat pada permulaan puasa atau sebelum masuk kita nak mula puasa tu. Sukar. Jadi boleh kita niat awal. Perkara yang perlu diutamakan ialah qasad, iaitu menetapkan niat untuk melakukan sesuatu perbuatan. Jika dalam perkara ibadah, niat merupakan syarat dan rukun yang mesti dilaksanakan bagi menjamin hukum ibadah tersebut sah. Akan tetapi sekiranya tidak diniatkan ke atas sesuatu ibadah yang dilakukan, maka hukum bagi ibadah tersebut adalah tidak sah. Bahkan pelakunya tidak akan diberi pahala.
Jadi perkara awal yang kita kena tahu, setiap amal ibadah kita mesti kita kena ada niat. Nak sembahyang zuhur, niat. Nak sembahyang asar, ada niat. Nak ambil wuduk, niat. Nak mandi, kena ada niat. Jadi itu menentukan sahnya tidak amal ibadah kita. Jadi kalau kita tak niat, macam mana kita itu sembahyang zuhur? Macam mana itu wuduk? Macam mana itu mandi? Mandi wajib ke, mandi sunat ke, mandi apa? Sebab tu kena ada niat untuk memisahkan ni jenis sembahyang apa. Kita sembahyang sunat ke, sembahyang zuhur? Sembahyang qada ke, sembahyang tunai, musafir ke, qasar ke, jamak ke. Sebab tu kita kena ada niat itu. Baik. Selain itu, umat Islam juga turut diingatkan supaya tidak terkeliru dengan perasaan was-was berkenaan dengan niat. Kebiasaannya, perasaan tersebut akan mengganggu pelakunya walaupun mereka sudah menetapkan niat. Sedangkan was-was itu datang daripada syaitan. Umat Islam seharusnya meneruskan sahaja perbuatan yang sedang dilaksanakan tanpa menghiraukan perasaan was-was yang tiba-tiba muncul. Jadi was-was tu gangguan. Malaikat kita yakin. Tengok was-was tu ya, kita tidak hiraukan dia sebab dia was-was. Gangguan was-was itu. Malaikat kita yakin niat kita tak ada tadi. Tak apa kalau was-was, tak ada masalah. Sebab tu nama dia was-was. Jangan hiraukan dia. Lepas perbuatan bersama was-was mari. Jangan hiraukan dia. Kita lepas dah beramal ibadah. Sebab tu kata ahli ulama, asyakku ba'da al-fi'li la yu'assiru wa kadzalika idza syukuku taksuru. Mereka kata syak selepas perbuatan tidak memberi kesan. Begitu juga kalau was-was, kalau syak tu banyak sangat, jangan hiraukan dia, abaikan dia. Jadi kalau kita dia ikut akan jadi masalah. Nama dah was-was tu. Mereka kita yakin lain. Yakin baru kita ambil iktibar. Ni aku sembahyang ni masuk tak masuk sah tak sah. Sah tak sah apa? Kita dah sembahyang dah. Kita dah start dah, kita dah selesai dah. Jadi jangan kita abaikan sahaja was-was itu, gangguan itu. Kita teruskan sahaja. Kita ajar diri kita begitu. Was-was tu daripada syaitan. Ingat ilmu ini. Di luar sana ramai di kalangan kita yang bermasalah dalam bab gangguan was-was ini, supaya semoga kita selamat daripada gangguan seperti ini. Secara fitrahnya, setiap manusia yang sihat serta waras akal dan pemikirannya pasti telah menetapkan niat bagi setiap perbuatan yang dilakukan oleh mereka. Perkara ini terkecuali kepada manusia yang gila, tidak siuman, dalam keadaan tidak sedar atau tidur. Mereka yang tergolong dalam golongan ini akan menuturkan apa sahaja tanpa sedar dan tanpa niat. Jadi orang yang biasanya, walaupun kita belajar bab niat ni, tapi kebiasaannya lah orang yang normal, dah pasti dia ada niat dia. Sebab tu dia boleh buat perbuatan tu. Macam kita selalu dah sebutkan, saya ustaz tak niat lah puasa malam tisah, tak puasa saya ni. Bersahur tadi saya sahur, tapi saya tak bersahur, tapi tak niat. Habis bersahur tu pasal apa? Tu masalah. Bersahur makan 3 pinggan ustaz. 3 pinggan bersahur. Tapi sahur tu tak ada siapa nak buat. Dah niat lah tu, dah ada niat dah sebenarnya tu. Cuma kita tak rasmi lah. Tu yang kita kena faham. Jadi orang tak niat suruh ni, kalau dia tidur, confirm tak, ataupun dia gila. Dia tidak siuman, tak apalah, dia tak reti. Dia tak boleh berfikir dengan warasnya sebab dia tidur, sebab dia gila. Tu tak betul lah. Ni dia makan nasi tak niat. Dia sembahyang tak niat. Dia sembahyang takbir tapi tak niat. Jadi payahlah untuk kita faham yang dia tidak niat. Jadi was-was mari lepas itu gangguan semata-mata. Oleh sebab itu, secara logiknya, jika seorang itu berwuduk, maka secara sendirinya mereka telah menetapkan niat untuk solat tertentu seperti mana yang dihajarkan. Sebagai contoh, seorang itu telah menetapkan niat untuk solat maghrib ketika waktu maghrib dan solat zuhur ketika waktu zuhur. Logiknya, bila orang itu dah mula sembahyang, ada niat dah tu. Kalau tidak, dia tak tekak takbir tu. Dia tak baca bismillah, dia tak baca fatihah tu. Dia sembahyang dah tu, takkan nak main bola begitu tu kan. Sebenarnya dah ada dah, cuma kita nak rasmi je. Yang rasmi tu syaitan duk ganggu tu menyebabkan kita ni, aku niat tak niat, masuk tak masuk. Sebenarnya dah ada dah sebenarnya.
Abaikan sahaja yang was-was, yang gangguan itu. Adapun dalam contoh yang lain, seseorang yang sedang makan pasti menyedari akan makanan yang sedang dimakan. Mereka tidak akan melafazkan niat secara zahir terlebih dahulu sebelum makan. Malah mereka akan terus makan. Sama dengan kita makan. Cuma makan ni bukan amal ibadah yang yang khusus lah. Kita makan, kita sedarlah kita tengah makan tu. Niat makan lah tu. Cuma tak ada kata sah tak sah lah. Ada niat tak ada niat sebab dia bak makan. Sama je bila kita makan, kita ada dah dalam perasaan kita sedang makan, bukan kita tengah-tengah main futsal ni. Kita tengah sama dengan kita main futsal. Kita ada niat kita main futsal dah tu. Cuma kita tak niat rasmi sebab dia bukan amal ibadah. Supaya kita faham konsep itu. Orang yang sedar dia tahu dia buat apa tu. Walau bagaimanapun terdapat lafaz niat yang dinyatakan dalam kitab seperti sahaja aku solat yang sekian dengan rakaat yang sekian kerana Allah Ta'ala, merupakan terjemahan kepada niat. Yang ini bukan hakikat niat. Perkataan sahaja dalam lafaz tersebut merujuk kepada perbuatan solat yang dilakukan dengan sengaja. Setiap umat Islam yang mengerjakan solat pasti telah menetapkan niat bagi solat tersebut. Jadi ada ulama ajar tu supaya kita rasmi, supaya mudah, supaya kita nampak apa benda tu. Umat Islam seringkali dilihat mengalami masalah dalam perkara yang berkaitan dengan niat. Keadaan ini disebabkan oleh masalah pemahaman yang timbul semasa mempelajarinya. Selain itu, masalah ini juga disebabkan oleh guru atau individu yang bertanggungjawab sebagai pengajar tidak mendalami permasalahan tersebut dengan lebih terperinci. Akibatnya mereka yang mengajar dan yang diajar sentiasa bermasalah dengan perkara yang berkaitan dengan niat, sehingga dia rasuk dengan was-was yang ditimbulkan oleh syaitan. Jadi kena faham betul-betul konsep niat ini. Jangan menyebabkan kita terganggu, kita dibelit oleh iblis, akhirnya payah nak solat, payah nak ambil wuduk, payah nak mandi, semua jadi payah. Jadi payah. Sedangkan niat tu benda Islam ni, konsep Islam ni mudah saja. Dia tidaklah menyusahkan umatnya, tidak menyusahkan kita semua. Dia mudah sahaja. Setiap aturan, setiap kewajipan itu semuanya mudah-mudahnya. Jadi kalau kita sampai berapa jam tak boleh sembahyang, kan itu memudaratkan diri kita sendiri. Bukan begitu Islam suruhnya, bukan begitu Islam ajar sampai menyusahkan diri kita tu. Seterusnya, sebarang perbuatan keduniaan yang baik lalu disertakan dengan niat yang baik akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang menunjukkan contoh dan teladan yang baik kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan dikurniakan pahala sekiranya perbuatan tersebut menjadi ikutan masyarakat. Baik, tadi kita sebut dalam masalah amal ibadah memanglah kena niat. Jadi kalau kita niat kerana Allah dalam bab adat pun, kita akan dapat pahala pula. Jadi adat dia jadi ibadah kalau ada niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah tadi tanpa niat dia jadi adat. Adat bila kita niat dia jadi ibadat. Dapat pahala kita. Walaupun kita makan, walaupun kita bermain, walaupun kita bekerja, boleh dapat pahala kita umat Islam ni. Dengan niatnya kerana Allah, untuk menyara hidup kita, menyara keluarga kita, untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat pahala kita. Berterusan kita dapat pahala walaupun dia bukan amal ibadah yang khas. Dia amal ibadah umum tapi dengan syarat-syaratnya lah. Ibadah ni ada dua kategori. Satu ibadah khas, ibadah khusus. Yang kedua ibadah umum. Ibadah khas ni macam kita sembahyang puasa lah, yang Islam suruh jelas dia suruh ni. Jadi dipanggil ibadah khusus. Dia ada rukun-rukun ni, ada syarat-syaratnya, ada sah, ada batalnya. Ibadah umum, ibadah umum selain ibadah khusus tadi, dia boleh jadi ibadah dengan syarat-syaratnya. Antara syaratnya, kita kena buat kerana Allah, dapat pahala kita. Dia jadi ibadah, dapat pahala kita. Syarat kita dengan kita buat dengan kerana Allah, kita buat dengan tujuan yang baik. Kita buat, kita bekerja untuk apa? Kita bermain untuk apa? Semua niat untuk kebaikan, supaya kita sihat dan boleh beramal ibadah kepada Allah, dapat pahala kita. Tengok, niat kerana Allah dengan tujuan yang baik, kemudian tidak bercanggah dengan syariat.
Kita buat walaupun dia bukan amal ibadah, kena pastikan juga dia tidak bercanggah dengan syariat. Ibadah umum tadi. Kalau kita bekerja di menjual, kira bekerja ataupun kerja berjudi, jual judi tu, mesin judi apa benda lah, tak boleh walaupun ikhlas walaupun terjual, saya nak cari nafkah ni, tapi dengan cara berjudi, dengan cara jual agak, tak boleh. Sebab itu bercanggah dengan syariat. Syarat yang keempat, jangan meninggalkan ibadah khasah. Bila kita sibuk mengerjakan amal ibadah umum itu, jangan di waktu yang sama menyebabkan kita tertinggal ibadah khasah, tinggal sembahyang sebab bekerja. Tak boleh, dapat dosa lah, dapat pahala lah kita. Bermain tak jadi ibadah lah kalau kita tinggal sembahyang. Pergi mancing tak dapat pahala lah, dapat dosa dah pula sebab kita tinggal sembahyang. Dia jangan tinggalkan amal ibadah khasah. Dia ada beberapa syarat. Ibadah umum boleh jadi ibadah dengan beberapa syarat. Baik. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu warsan aw yarza'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah." Tidaklah seorang muslim menanam pohon atau tanaman, lalu tanaman tersebut dimakan oleh manusia, burung atau haiwan ternakan, melainkan hal itu bernilai sedekah baginya. Kita bercocok tanam, kita tanam pokok, dimakan oleh manusia, dimakan oleh binatang pun, dimakan oleh burung, dapat pahala kita, dapat pahala sedekah. Apatah lagi kita bekerja untuk mencari ahli keluarga, mana dapat pahala, kita beri duit kita pada orang, jadi pahala sedekah. Itulah kita dalam amal ibadah umum. Berdasarkan hadis di atas, manusia yang mengerjakan tanaman dan kemudiannya mereka menjual hasil tanaman tersebut kepada manusia lain untuk dijadikan makanan, maka mereka akan memperolehi dua perkara, iaitu ganjaran keuntungan di dunia dan juga pahala di hari akhirat, sekiranya niat mereka untuk kebaikan. Baik. Ini besar benda-benda strategi kita untuk dapat dua keuntungan, dunia dan akhirat. Kita bekerja kerana apa? Untuk apa? Kita bermain kerana apa? Kerana siapa ke? Untuk apa? Ni strategi kita. Bijak orang-orang yang beriman ni, kita kena bijak untuk mendapat pahala yang banyak. Jadi kita bekerja kerana Allah untuk duit. Dapat dua-dua. Kita bermain kerana Allah untuk sihat. Kita main futsal, kita main basikal kerana Allah untuk sihat. Kerana Tuhan untuk manusia. Kerana Tuhan untuk manusia. Ini satu moto universiti lah tu. Kerana Tuhan untuk manusia ni. Jadi begitulah cara kita bertindak dalam kehidupan kita ni. Untuk bab dunia lah. Kita buat kerana, tapi untuk menyara keluarga kita bila kita bekerja. Kerana Allah, tapi untuk menyara keluarga kita. Dapat dua-dua. Duit pun dapat, pahala pun dapat. Dunia dapat hasanah, akhirat pun dapat hasanah juga. Dua-dua hasanah. Antara contoh niat yang baik ialah bekerja dengan tujuan untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak ataupun memberikan kesenangan kepada masyarakat. Semua golongan yang terlibat dalam kerja-kerja yang sedemikian tidak akan terlepas daripada mendapat pahala. Selain itu, disebutkan juga bahawa setiap sendi yang berdenyut dan gerak-geri yang lakukan berlandakan niat yang baik akan dikurniakan pahala. Setiap perbuatan kita, tindakan kita, kecil dan juga besar, semuanya akan beroleh pahala. Dan jangan lupa boleh juga dapat dosa kalau kita buat sebaliknya. Kalau kita buat jahat dengan apa yang Allah beri kepada kita ni, kita akan dapat dosa lah pulanya. Akan tapi sekiranya seorang itu hanya menanam tanaman tersebut tanpa sebarang niat yang jelas, maka dia tidak akan diberikan pahala. Hal ini sama dengan perbuatan yang dilakukan dengan niat yang tidak baik. Jadi kalau setakat bekerja sahaja, setakat bermain sahaja, dapat sihat je lah, dapat duit je lah, tak dapat pahala. Jadi untung dunia sahaja, tak untung akhirat. Kita kan nak untung dua-dua. Kita nak untung dunia, nak untung akhirat. Jadi kalau kita tak ada niat kerana Allah, tak ada niat untuk menyara keluarganya dengan kerana Allah, maka dapat menyara keluarga sajalah. Dapat sihat saja, dapat main saja, dapat ikan sajalah. Bila kita mancing itu,
Itu penting, kena ada sentiasa kena perbetulkan niat kita buat itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, seorang itu melakukan perkara kebaikan di hadapan orang ramai dengan niat untuk menunjuk-nunjuk. Setiap perkara yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh, sedangkan hanya betul untuk riak, yakni menampakkan diri sebagai seorang yang warak dan beragama, maka tiadalah pahala bagi buatnya, walaupun perbuatan tersebut merupakan ibadah yang wajib seperti solat dan haji. Bila tak ada niat ikhlas kerana Allah, mari pula menunjuk-nunjuk perasaan itu, maka tak dapat pahala lah dianya. Walaupun buat amal ibadah, walaupun buat haji, walaupun buat umrah, walaupun solat, walaupun apa sahaja amal ibadah, kalau niat hanya untuk menunjuk-nunjuk. Dasar perkara tersebut, beruntunglah mereka yang tidak menjadi tumpuan orang. Hal ini demikian kerana hati mereka bersih daripada niat untuk menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Situasi ini pula berbeza dengan mereka yang mempunyai pangkat dan kedudukan yang tinggi. Bahkan golongan ini akan sentiasa diberikan perhatian oleh masyarakat. Jadi bertuah siapa yang tak glamour. Setengah orang dia nak glamour, setengah orang dia tak nak glamour. Jadi ada kelebihan masing-masing. Siapa yang tak glamour, jadi dia tidak menjadi tumpuan orang, maka dia tak ada riak. Nak riak itu tak apa payah pada dia. Dia nak buat apa, orang tak kenal pun dia, orang tak tahu siapa dia. Jadi siapa yang dah glamour ni, dia kena jaga betul-betul lah. Sebab dia orang duk tengok, orang duk puji dia, orang duk perhatikan dia. Jadi masa tu ni, kalau kita tak betulkan niat, tak kosak betul-betul, kita nak tambah lagi glamour kita tu. So kita ni hebat, so nampak kita ni macam-macam lah. Hebat dalam bab apa? Dalam bab agama ke, dalam bab lain ke, bab amal ibadah ke, bab soleh ke, bab bacaan ke. Menyebabkan kita itu akan mudah tersilap langkah dalam bab ikhlas ini bila kita ni glamour. Sebab tu disebutkan di sini, jadi beruntunglah orang tak glamour. Dia tak ada masalah. Seumpama kita sembahyang, kita bersedekah tanpa orang tengok. Kita nak riak kat siapa? Nak tunjuk kat siapa? Soalan macam tu lah. Sebab tu kena ada amal ibadah kita dalam keadaan sedemikian rupa, yang tak ada siapa yang tahu, hanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sebut, kena kaitkan dengan orang yang tak jadi tumpuan orang tadi tu. Siapa nak lihat kita? Orang tak kenal apa kita. Jadi apa je. Jadi tak kira siapa kita ni, orang biasa kita, orang glamour kita, yang penting kena jaga hati kita supaya ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, setiap umat Islam hendaklah sentiasa memperbaharui niat dalam hati agar Allah Subhanahu Wa Taala dapat menerima amalan yang lakukan serta diberikan ganjaran pahala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid. Jadi kita kena sentiasa memperbaharui, cek balik niat kita ini. Kita belajar ni niat ni untuk apa? Kita belajar. Kita sembahyang tu niat apa? Kita baca Quran niat untuk apa? Kita bersedekah niat untuk apa? Sentiasa cek, sentiasa prihatin bab niat. Takut-takut kita terbawa-bawa niat kita yang salah yang dulu. Nak riak, tak asyik nak riak ni, kita sambung lagi riak kita. Jadi kalau riak dah sebelum ni, sekarang tak riak lagi. Kita ikhlas hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan ayat di atas, golongan ahli kitab dan musyrikin diperintahkan supaya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, serta tidak mengadakan tuhan-tuhan yang lain. Mereka juga diperintahkan agar mengamalkan kehidupan dengan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Perkara ini termasuklah soal makan dan minum, rumah tangga, perniagaan, bercucuk tanam, menangkap ikan serta pemerintahan di dalam dan luar negara. Semuanya perlu diserahkan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dalam semua aspek kehidupan kita mesti betul dengan syariat Allah. Dalam bab makan minum kita ikhlas, tapi makan minum kita haram, mana boleh. Minum arak ikhlas, ayat ikhlas minum arak. Itu dapat dosa dah ikhlas macam mana sekalipun.
Sama dalam bab pekerjaan, sama dalam bab perniagaan. Ikhlas berniaga kerana Allah berniaga, tapi mengurangkan timbangan. Itu haram, itu tidak boleh. Sama juga dalam bab pemerintahan, ikhlas kerana Allah merintah, tapi tanggungjawab tidak dilaksanakan, pecah amanah berlaku. Itu semua akan menyebabkan akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga turut menegaskan agar tidak menyekutukannya, bahkan hanya mengesakannya sahaja. Tak boleh menyekutukan Allah, hanya mengesakan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Hal ini sebagaimana kisah yang telah banyak diceritakan, iaitu berkenaan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Baginda alaihissalam tetap berusaha untuk menegakkan agama tauhid walaupun terpaksa melalui pelbagai cabaran. Umpamanya dihalau dan diusir oleh bapa baginda sendiri, termasuklah oleh Raja Namrud, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam bersama isteri dan pengikutnya terpaksa berhijrah ke negeri lain. Demikianlah maksud perkataan hunafa, iaitu menegakkan tauhid dan menolak kesyirikan serta sanggup menghadapi ujian dan cabaran. Firman Allah Subhanahu wa taala, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas, yang berdasarkan takwa daripada kalian. Berdasarkan ayat di atas, perbuatan menyembelih binatang korban bukanlah bertujuan untuk mempersembahkan daging maupun darah binatang tersebut kepada Allah. Akan tetapi perbuatan tersebut perlu disertakan dengan takwa dan kepatuhan bersama-sama hati yang ikhlas. Ini dalam bab korban lah. Dalam bab korban ni, musim korban lah kita sentuh. Tapi tak apalah. Jadi dalam kita berkorban itu, apa yang kita nak? Kita habis duit dalam jumlah yang banyak, 800 ni. Mereka keluar buat luar negara barulah murah, 300 lebih ataupun sekitar itu. Ini pengorbanan kita itu perlu kita ikhlas juga di sini. Yang sampai kepada Allah bukannya binatang itu. Yang sampai kepada Allah ketakwaan kita, yang Allah ambil kiranya. Yang Allah ambil kiranya keikhlasan kita, ketakwaan kita. Bukannya banyak mana kita buat, besar mana korban kita. Betul lah kita nak banyak, kita nak besar, tapi kena ikhlas, kena hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana berbangga-bangga dengan binatang korban yang kita korbankan itu. Sebagai orang Islam yang melaksanakan ibadah korban, naklah dengan niat kerana Allah SWT serta akan memberi makan daging korban itu kepada orang ramai. Sesungguhnya darah binatang korban yang menitis ke bumi akan menjadi saksi kepada perbuatan tersebut. Dan di musim korban, ada yang berkorban kemudian mereka petikaikan. Kenapa dapat daging sikit? Kita nak kat dengan ikhlas ni. Saya habis duit banyak ni, 800 lebih apa? Tapi kenapa dapat berapa kilo je ni? Duit dah banyak habis. Nama dah korban. Itulah dia. Kita berkorban ni, musim raya korban ni, kita sembelih binatang korban ni untuk orang, kerana Allah. Di waktu yang sama kita ambil lah kepada kita sedikit. Jadi jangan kita ingat bila kita berkorban ni kita boleh simpan dalam peti ais kita berapa bulan kita boleh bertahan. Tak payah beli daging kan. Jangan duk niat begitu. Kita korban 800 ni, berapa bulan ni? 3-4 bulan tak payah beli daging ni. Jangan niat begitu. Nama dah korban. Ini kita buat itu hanya kerana Allah, untuk masyarakat, untuk orang miskin ada, untuk kita beri hadiah kepada jiran tetangga, sahabat handal kita pun ada juga. Dan adalah bahagian kita sedikit, 1/3-nya adalah, bukan tak ada langsung. Jangan kita tersilap langkah di sini. Ada yang tak nak bagi kat orang, tak nak bagi. Dia kira korban tu sembelih binatangnya, lepas tu ambil daging kat dia. Bukan itu maksudnya. Maksudnya kita kena korbankan, kita sembelih, kita bagi pada orang. Itulah dia. Kita ambil pada kita bahagian yang dibenarkan sahaja, itu 1/3.
Darah tersebut tidak boleh diminum kerana akan mendatangkan mudarat dan penyakit. Begitu juga dengan najis binatang tersebut yang boleh mendatangkan penyakit kepada manusia dan hanya sesuai untuk dijadikan sebagai baja tanaman sahaja. Hanya dagingnya sahaja yang boleh dimakan. Keadaan ini bertentangan dengan amalan yang dilakukan oleh golongan musyrikin. Mereka melakukan perbuatan syirik seperti memberi makan kepada syaitan atau jin lalu dipuja. Sebagai contoh, mereka menghanyutkan makanan seperti pulut kuning ke tengah laut dengan harapan makanan tersebut akan menjadi santapan Tuhan. Jadi darah ke, daging dia ke, bukan untuk makhluk-makhluk lain. Jangan darah tu kita korban ini sebagaimana yang berlaku dalam zaman-zaman dululah. Mereka berkorban tu untuk beri kepada jin, beri kepada syaitan, beri kepada penunggu yang jaga hutan, yang jaga laut supaya hasil tanaman mereka membuahkan hasil yang lebih banyak pada tahun ini ke, supaya syaitan tak mengganggu mereka nya. Darah ni kena jiruh atas busuk ke, atas pusu ke, atas apa-apa ke. Itu bukan cara pengorbanan kita lah. Itu yang tidak Islam. Kita berkorban sebagaimana yang dipetahkan. Itu juga korban-korban yang lain, amal ibadah yang lain. Kita hanya buat ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ikut panduan yang telah ditetapkan, bukan dengan cara-cara yang khurafat, dengan cara-cara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Walaupun kita ikhlas, perlu ingat sangat-sangat, walaupun kita ikhlas dan apa jua perkara yang kita nak laksanakan ini, kita mesti ikut panduan yang disebutkan oleh syariat, yang diajar oleh ulama kita. Jangan kita memandai sendiri. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Kul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian menyembunyikan apa yang ada dalam dada kalian atau kalian melahirkannya, nescaya Allah mengetahuinya. Berdasarkan ayat di atas, semua perkara yang berada dalam pemikiran, perasaan atau perkataan yang dinyatakan kepada orang lain tidak ada bezanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui setiap sesuatu yang nyata maupun yang tersembunyi. Bila kita bercakap bab ikhlas ini, dia dalam hati kita. Dalam hati ini manusia tidak tahu, orang lain tidak tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu kita ikhlas ataupun tidak ikhlas. Dan kita ni kena ingat, sekarang ni tak apalah, tidak ada hukumannya, tak ada ganjarannya. Nanti di hari akhirat nanti, macam mana kalau kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita duk rasakan amal kita banyak, kita banyak baca Quran, kita banyak sembahyang, kita banyak puasa, kita banyak bersedekah, rupa-rupanya Tuhan tak ambil kira. Sebab apa? Sebab ikhlas tak ada. Allah musta'an, pada ketika itu kita nak mengadu kepada siapa? Kita dah rasa kita buat amal ibadah banyak dah, kita dah berkorban dah, masa kita, duit kita, tenaga kita, tiba-tiba tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya satu, ikhlas tidak ada. Jadi Allah tahu. Dia akan direkodkan tu, akan direkodkan sampai bila-bila. Sebab tu pasti kita ni ikhlas kerana Allah Subhanahu, perbetulkan sentiasa niat kita ini. Dikhawatiri kita silap niat kita. Ikhlas kita tidak ada. Kita buat kerana orang, kita buat kerana takut, buat kerana manusia, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sia-sia apa yang kita lakukan ini. Hal ini demikian kerana semuanya ialah ciptaan Allah dan berada dalam pengetahuannya. Sesungguhnya perkara tersebut bukanlah sesuatu yang ganjil baginya, bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita lakukan di sini, secara tersembunyinya, secara terang lagi lah, secara terang manusia pun tahu. Yang tersembunyi tetap akan didedahkan nanti. Sebab tu, sebab kita pernah ceritakan Imam Abu Hanifah sekali itu bila dia sembahyang isyak ni, Pak Belas baca Izzazul. Kan di penghujung Izzazul tu kan, ni Imam Abu Hanifah dia jadi makmum. Pak Belas jadi imam hari tu. Kan dibaca faman ya'mal misqala dzarratin
khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat amal kebajikan walaupun seberat zarah akan diperlihatkan. Siapa yang buat amal kebajikan, amal keburukan walaupun seberat zarah akan diperlihatkan. Jadi Imam Abu Hanifah ni terpaku dia, tak bergerak dia, duduk di belakang imam lepas isyak sampai ke subuh. Pak Bilal ni masa nak balik isyak tu nak bawa balik lah berita dia kan, tapi takut mengganggu Imam Abu Hanifah. Duduk tak bergerak dia. Jadi sebelum subuh tu sebenarnya Pak Bilal tu balik juga, ditinggalkan Imam Abu Hanifah dengan pelita dia, dengan niat dia akan balik awal nanti untuk azan solat subuh, lepas tu nyalakan pelita. Dia datang awal tu, dia tengok Imam Abu Hanifah masih ada lagi di tempat yang sama, pelita tu masih menyala lagi. Itu karamah Imam Abu Hanifah lah. Dan dia dengar Imam Abu Hanifah dia, ya Allah ya Tuhanku, yang akan balas balik kebaikan orang walaupun seberat zarah, yang akan balas balik kejahatan orang walaupun seberat zarah. Tolong selamatkan Abu Hanifah, tolong selamatkan dia. Tu terkesan dengan baca imam pada surah Izzazul di sembahyang isyak malam tadi. Sampai ke subuh dia tak balik-balik pun. Itu takutnya berkenaan dengan perkara ini. Sekecil mana pun, seberat mana pun amalan itu akan didedahkan. Sama dengan ikhlas kita. Allah tahu. Sebab tu kita kena betul-betul, niat kita kena betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa jua perkara, khususnya amal ibadah inilah, untuk kita betul-betul mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sia-sia apa yang kita amalkan itu. Baik, jadi sekadar itu sahaja dapat kita kongsikan bersama pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah akan beri kefahaman kita dalam bab ikhlas untuk kita teruskan kehidupan kita dengan penuh keikhlasan dalam amal ibadah dan juga dalam bab-bab yang lain. Nanti pada siri kuliah lain, siri yang kedua, kita akan sentuh berkenaan dengan setiap amalan bergantung kepada niat. Ini tajuk kita pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Jadi sekadar ini dulu, mudah-mudahan Allah redha kita semua, pilih kita menjadi orang-orang yang istimewa di sisinya. Wassalamualaikum wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.